saya Muhammad Iman Nasir Mizaki akan membentangkan tentang persediaan kewangan normal baru. Negara kita telah dikempalkan dengan kehadiran COVID-19 yang telah mengubah kehidupan harian. Kepesatan ekonomi dunia pada masa ini dipengaruhi oleh pandemik COVID-19, khususnya dalam memasuki akhir dari suku pertama 2020. Menjadi fenomena yang merugikan bagi seluruh umat manusia di berbagai negara. Bahkan pertubuhan yang berskala antarabangsa dalam bidang kewangan iaitu Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia telah meramalkan bahawa sehingga akhir suku pertama 2021, ekonomi global akan memasuki kemerosotan dan penurunan yang sangat ketara yang akan dirasai di seluruh dunia. Pandemik COVID-19 telah mendatangkan kesan yang cukup mendalam, terutamanya dalam aspek ekonomi negara. Rakyat juga turut terkena terpias dalam permasalahan ini. Contohnya, pandemik ini mewujudkan kebimbangan kepada isi rumah daripada dijangkiti virus yang boleh membawa maut ini. Firman pula terkesan kerana pekerja mula bimbang untuk keluar bekerja. Hai, saya Syed Zaki Firman bin Syed Safari dan saya akan menerangkan tentang kesan yang dihadapi oleh masyarakat. Kesan yang pertama ialah kehilangan kerja. Disebabkan pandemik COVID-19 ini, terdapat beberapa syarikat yang mengalami kerugian sehingga memaksa majikan untuk mengurangkan pekerja. Kesan yang kedua, peniaga mengalami kerugian. Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia, peniaga mengalami kerugian kerana perniagaan mereka tidak dapat dijalankan. Namun demikian, mereka terpaksa mengeluarkan duit untuk membayar sewa tapak perniagaan dan gaji pekerja. Kesan yang ketiga pula ialah bebanan hidup. Boleh dikatakan majoriti masyarakat mengalami masalah ini. Hal ini kerana mereka hilang sumber pendapatan mereka untuk meneruskan hidup ketika pandemik ini. Sebagai contoh, mereka yang kehilangan kerja. Kesan yang terakhir, bebanan hutang. Disebabkan desakan hidup ditambahkan pula dengan hilang punca pendapatan, terdapat segolongan masyarakat terpaksa berhutang untuk meneruskan hidup. Okey, sekarang kita akan masuk kepada cara-cara pengurusan wang. Yang pertama, tetapkan penggunaan wang. Yang kedua, mencatat keluar masuk wang. Yang ketiga, sesuaikan gaya hidup. Yang keempat, simpan wang kecemasan. Yang kelima, mempunyai ilmu kewangan. Sekarang kita akan masuk kepada langkah yang pertama, iaitu tetapkan penggunaan wang. Penggunaan wang dapat ditetapkan dengan menyenaraikan penggunaan kewangan sebaik-baiknya agar anda lebih jelas dan tidak tersasar dengan membuat pembelian yang tidak penting. Pembelanjaan wajib isi rumah termasuk hutang mestilah tidak melebihi gaji pasangan yang lebih rendah. Contohnya, Zafran si suami mempunyai pendapatan sebulan RM4,500 Malaysia dan Masturi si isteri pendapatan sebulan RM3,100 Malaysia. Oleh itu, pembelanjaan wajib isi rumah mereka disarankan sebanyak RM3,100 Malaysia. Langkah yang kedua ialah mencatat keluar masuk wang. Kita mestilah membiasakan diri kita dengan mencatat setiap pembelanjaan yang telah kita buat walaupun hanya sekadar membeli barangan dapur. Dengan membuat catatan keluar masuk wang, kita akan lebih menjaga penggunaan wang dengan lebih teliti. Contohnya, dengan cara ini, kita akan lebih menghargai wang yang telah kita gunakan untuk setiap pembelanjaan yang telah kita buat. Langkah yang ketiga ialah sesuaikan gaya hidup. Sesuaikan gaya hidup dengan situasi kewangan sangat penting kerana ia boleh mengelak diri kita daripada terjebak dengan hutang. Oleh itu, kita mestilah belajar untuk hidup dalam keadaan yang sederhana serta melupakan perkara yang tidak penting. Sebaliknya, simpan lebihan wang yang ada untuk kegunaan kecemasan. Langkah yang keempat, simpan wang kecemasan. Perkara yang paling penting adalah memastikan anda mempunyai wang kecemasan. Sekiranya berlaku situasi yang tidak terduga seperti sakit, kemalangan dan sebagainya, kita boleh menggunakan wang kecemasan tersebut untuk membiayai kos-kos perubatan tersebut. Selain itu, simpanan kewangan untuk kecemasan mestilah dilakukan selama 1 tahun atau sekurang-kurangnya 6 bulan. Lagi lama, lagi bagus. Contohnya, pembelanjaan wajib RM3,100
sebulan, simpanan setahun perlu ada ialah RM37,200 Malaysia. Langkah yang terakhir iaitu langkah yang kelima ialah mempunyai ilmu kewangan. Cari dan rebutlah ilmu kewangan di saat pandemik ini kerana semasa kegawatan seperti ini banyak kelas dan ilmu-ilmu yang dikongsikan secara percuma atau dengan harga promosi. Ilmu pengurusan kewangan ini perlu diterapkan dalam diri setiap orang bagi membantu menguruskan kewangan dengan lebih bijak dan selamat. Kesimpulannya, krisis pandemik menuntut kebijaksanaan untuk tidak terburu-buru membuat keputusan kewangan. Semoga langkah-langkah yang disenaraikan menjadi panduan untuk menguruskan wang di waktu-waktu yang sukar ini. Pandemik ini akan berlalu dan keputusan kewangan dibuat pada hari ini akan beri kesan kepada kewangan di kemudian hari. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.